Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum. Okey, kembali semula kita ke kelas pendidikan sains sosial dan alam sekitar ya bagi murid-murid pendidikan khas. Okey, pada minggu lepas kita telah mempelajari berkenaan tentang cahaya. Okey, masih ingat lagi tak minggu lepas kita buat eksperimen apa? Okey, pada minggu lepas kita buat eksperimen bayang-bayang. Okey, baik. Pada hari ini kita juga akan adakan satu eksperimen yang sama berkaitan dengan topik cahaya. Okey, baik. Sebelum tu, kita lihat sama-sama pada slide yang telah cikgu sediakan. Okey, kita lihat tajuknya cahaya. Pagi yang gelap sini sudah terang. Pagi yang gelap kini sudah terang. Pagi gelap. Gelap apa maksud gelap? Gelap maksudnya tiada cahaya. Terang. Terang maksudnya ada cahaya. Ingat. Okey. Adakah cahaya penting kepada manusia? Mengapa? Kenapa cahaya itu penting kepada manusia? Macam cikgu katakan, kalau kita dalam keadaan gelap, kita susah nak buat kerja. Kita nak buat kerja susah, kita nak berjalan pun susah. Okey. Next. Okey. Adakah kunang-kunang? Okey, tahu tak apa tu kunang-kunang? Kunang-kunang, sejenis serangga, kunang-kunang. Adakah kunang-kunang boleh dijadikan sumber cahaya? Mengapa? Okey, baik. Nak tahu apa itu kunang-kunang? Okey, cikgu tunjukkan video dia dan kita lihat apa itu kunang-kunang. Okay, kita lihat video ini. Tengok kunang-kunang. Dia keluarkan cahaya dekat badan dia. Kunang-kunang di dalam hutan. Okey, kita lihat. Kunang-kunang biasanya dia akan keluar pada waktu malam. Cantik tu. Okey. Kunang-kunang. Ada di atas pokok. Macam cahaya yang dikeluarkan. Ini adalah kunang-kunang. Zaman sekarang cikgu pun belum jumpa lagi kunang-kunang tu di kawasan cikgu. Mana kunang-kunang ni? Itu. Tengok cahaya dia. Bersinar-sinar cahaya dia. Hutan dia nampak lebih cantik. Okey. Dapat nampak tak kunang-kunang tu macam mana? Tahu tak? Pernah nampak? Okey, baik. Masa zaman cikgu kecil di kampung cikgu, dekat pokok pelang, ada banyak kunang-kunang. Dan bila waktu malam, waktu tu dalam selepas isyak, lepas balik surau dengan sepupu-sepupu cikgu, cikgu suka duduk depan tangga dekat rumah nenek cikgu. Cikgu tengok kunang-kunang tu. Cantik, ada banyak. Dan ada satu tempat di Malaysia ni, di Kuala Selangor. Ada nama tempat, namanya Kelip-Kelip Kampung Kuantan. Kelip-Kelip tu adalah nama lain bagi kunang-kunang. Kelip-Kelip dan kunang-kunang tu adalah serangga yang sama. Dia boleh mengeluarkan cahaya pada badan. Di badan dia ada cahaya. Cantik tempat dia. Cikgu belum pernah pergi lagi, tapi bila cikgu tengok video dia, cantik kawasan dia. Dia ada dekat pokok. Dia keluarkan cahaya. Jadi kunang-kunang ada sumber cahaya pada badan dia. Okey, kita lihat pada slide ni. Ceritakan, apakah yang ibu dan anaknya sedang lakukan? Cuba tengok gambar ni. Apa mak dengan ayah dia sedang lakukan? Cuba tengok. Dia sedang menoreh getah. Okey. Selalunya, kebiasaannya orang akan menoreh getah waktu subuh ataupun sebelum subuh ataupun pada waktu gelap. Mengapa? Untuk mendapatkan getah yang lebih banyak. Bila nak pergi toreh getah tu, kita perlu pakai lampu di kepala. Pakai lampu di kepala. Kenapa tak pegang je lampu tu kat tangan? Sebab kalau pegang lampu kat tangan,
Susah kita nak menoreh getah tu. Kot dekat kampung awak ada pokok getah, pakcik awak ataupun datuk awak pun seorang penoreh getah, awak boleh tanya kat dia macam mana menoreh getah tu. Dan kalau menoreh getah tu kena pakai lampu tak kat kepala? Kenapa? Tengok apa yang dicakap pada ibu dia. Ibu, cahaya lampu saya semakin malap. Mungkin bateri kekurangan tenaga. Nanti kita tukar baru. Maksudnya sumber cahaya dia adalah daripada lampu kepala dan makin malap, makin malap tu maksudnya makin tak terang. Bila makin tak terang tu maksudnya bateri dia lemah. Bila bateri lemah, cahaya pun kurang. Bila cahaya kurang, nak buat kerja senang ke susah? Susah kan nak buat kerja. Jadi itulah pentingnya cahaya. Okey, baik. Matahari. Pada waktu siang, matahari merupakan sumber utama cahaya. Cahaya daripada matahari ialah sumber cahaya semula jadi. Kita ulang balik ya, kita ulang balik biar awak ingat berkenaan tentang cahaya. Okey, pada waktu pagi, pada waktu siang, sumber cahaya kita adalah matahari. Okey, kita tengok gambar tu ya. Pak cik tu sedang buat kerja. Orang tu tengok abang tu tengah buat apa tu? Abang ni tengah buat apa? Ha, abang ni tengah buat apa? Dia tengah tengok telefon. Dekat telefon tu pun ada sumber cahaya. Tengok kawan-kawan dekat bawah ni buat apa? Dia sedang bermain teng-teng. Pada waktu pagi ada cahaya. Kalau waktu malam gelap susah nak main teng-teng. Betul? Awak nak belajar pun susah nanti. Okey. Matahari tidak kelihatan pada waktu malam. Ada malam ada matahari? Tak ada. Lampu dan nyalaan api menerangi kawasan yang gelap. Api. Okey, kita tengok sumber-sumber cahaya. Api. Cahaya juga dapat diperolehi daripada api seperti nyalaan lilin, pelita dan obor. Cahaya api. Api pun merupakan salah satu sumber cahaya. Kita tengok gambar ni kita tengok pak cik ni tengah buat apa ni pak cik ni. Dia tengah bakar lemang. Bakar lemang ada api. Api tu ada cahaya. Ada lagi ya suasana raya cikgu nak tunjukkan kat awak. Yang kedua, yang ni gambar apa ni? Gambar apa? Gambar obor. Kalau awak tengok TV sekarang ni kan musim sukan Olimpik kan. Ada orang tu berlari, dia pegang macam ni, bawa api tu. Yang dia bawa tu adalah obor. Okey, lampu. Terdapat pelbagai jenis lampu seperti lampu jalan, lampu kereta, bukan kereta lampu kereta dan lampu rumah. Tengok tu lampu kawasan rumah dia ada lampu tu. Dia main bunga api. Tengok seronoknya. Tengok ni ayah dia pasang apa? Pasang pelita. Okey, yang ni pun ada pelita buluh. Ni memang masih ada mood raya ni. Kenapa ada mood raya? Sebab kita tak boleh nak beraya sangat tahun ni ya. Kita beraya daripada rumah je, beraya dengan keluarga sendiri. Okey, pelita, bunga api, pelita buluh juga boleh menghasilkan cahaya. Dia akan jadi lampu kat situ. Okey, baik. Okey, kita lihat. Bayang-bayang terhasil apabila cahaya dihalang objek. Bayang-bayang tu terhasil apabila cahaya dihalang objek. Macam kita buat pada minggu lepas. Kita suluh. Kita suluh tangan kita. Letak apa torchlight kat belakang tu. Ada bayang-bayang tu dekat dinding. Kan awak buat pada minggu lepas. Awak letak mainan ke. Awak letak model yang awak buat tu, tahniah pada yang buat ya. Pada yang masih belum buat tak apa, cikgu bagi masa, tak ada masalah. Kalau tak pakai objek pun pakai apa-apa pun boleh, yang macam cikgu tunjuk tu kan, cikgu pakai hand sanitizer. Boleh jadi bayang-bayang. Okey, kita tengok permainan bayang-bayang. Okey, tengok permainan bayang-bayang. Antara permainan bayang-bayang ni ialah permainan wayang kulit. Kita tengok apa tu wayang kulit. Permainan bayang-bayang yang popular ialah wayang kulit. Pernahkah kamu menonton wayang kulit? Kita tengok ni wayang kulit. Dia ada objek watak, dia ada bayang-bayang watak. Yang kat bawah tu, ini wayang kulit buatan sendiri, projek wayang kulit. Dia sama je konsepnya macam apa yang awak buat pada minggu lepas. Okey. Nak tahu apa tu wayang kulit? Macam mana wayang kulit tu dimainkan? Okey, kita tengok Tengok video ni.
mohon kepada yang kuasa ni apa. Aja bolehlah hamba Macam duk tu lah cuci wayang diri kulit seorang diri seorang senyawa. Tengok Amo nak ada pergilah atas orang batu yang putih bubuk mainkan hijau. wayang Atas kulit tu gunung daripada bertaruh dengan awet belakang. ni apa. Silalah adik kalau Okey, kita tak apalah adik tengok. kalau masa kalau apa ada kan muskil apa ada Ini kesusahan dia apa cakap panggil logat mabusi ulama mu Kelantan. turun ni adik. Kita boleh Kalau kita tak mainkan wayang apalah. kulit tu dalam apa-apa situasi, dalam apa-apa watak pun tak ada masalah. Dah habis. Nak mohon kepada yang Okey, kita ulang balik, kita refresh balik, kita ulang kaji semula. Saya ingat. Okey. Contoh sumber cahaya. Ingat, pertama matahari, kedua api dan yang ketiga adalah lampu. Itu adalah contoh sumber cahaya. Okey, matahari ya. Ingat, matahari adalah sumber cahaya semula jadi. Matahari menghasilkan cahaya. Tengok. Sesuatu aktiviti dapat dilakukan dengan mudah dalam keadaan terang. Macam cikgu sekarang ni dalam keadaan terang. Ni bukanlah terang, ni malap-malap sikit. Tapi ada sumber cahaya kat belakang tu. Nampak? Sumber cahaya kat belakang tu. Okey, sumber cahaya diperlukan apabila melakukan aktiviti dalam keadaan gelap. Macam dalam keadaan gelap, macam minggu lepas gambar tengah dalam perkemahan kan, dalam perkemahan kena ada sumber cahaya. Dia pasang api, dia pasang bakar api, buat unggun api kat tengah-tengah tu sebagai sumber cahaya dia. Okey, bayang-bayang akan terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek. Okey, kejelasan bayang-bayang bergantung kepada objek yang digunakan. Wayang kulit dan bayang-bayang seni tangan merupakan contoh permainan bayang-bayang yang menarik. Minggu lepas kita buat projek berkenaan seakan-akan wayang kulit. Okey, projek pada minggu ini mudah je. Tak perlukan apa-apa bahan yang tambahan. Hanya perlukan sumber cahaya dan tangan kita sendiri. Apa yang kita nak buat? Nampak tak bayang-bayang? Bayang-bayang tangan. Tak nampak sangat. Okey, tak apa. Okey, pada minggu ini kita akan buat projek seni bayang-bayang seni tangan. Okey, baik. Apa itu bayang-bayang seni tangan? Okey, kita lihat video ini Okey, kerja khusus dan projek rekreasi sains. Itu adalah tajuk projek kita, rekreasi sains. Apa yang perlu kita buat? Bayang-bayang seni tangan. Pelbagai corak bayang-bayang boleh dihasilkan menggunakan tangan. Okey, apa yang awak perlu buat? Sekali lagi cikgu bagi tahu, hasilkan bayang-bayang di bawah dengan menggunakan lampu suluh. Lampu suluh boleh, lampu telefon boleh. Lampu apa lagi? Lilin boleh, tapi cikgu tak galakkanlah. Kalau awak nak guna lilin, awak mesti menggunakan dengan ibu bapa awak. Jangan buat sorang-sorang, nanti terbakar rumah. Habis tak ada rumah dah. Okey. Kita tengok gambar-gambar tu ya. Pertama sekali ini gambar apa ni? Bayang-bayang gambar arnab. Okey, yang kedua ni gambar ketam. Yang ni gambar serigala. Yang ni buaya. Yang ni apa ni? Macam burung. Kita ada arnab, kita ada ketam, ada serigala, ada buaya, ada burung. Okey, apa yang anda perlu lakukan? Apa yang murid-murid cikgu perlu lakukan ialah buat 3 bayang-bayang Hanya buat 3 bayang-bayang. Cikgu nak 3 je, cikgu tak nak banyak. Cikgu nak 3. Buat 3 bayang-bayang. Nak buat bayang-bayang arnab boleh, ketam boleh, serigala boleh, buaya boleh, burung pun boleh. Apa-apa. Ataupun apa-apa saja bayang-bayang yang murid-murid, anak-anak murid cikgu tahu. Tak ada masalah. Yang penting cikgu nak 3 je. 3. Untuk Syakirah ni 3. 1, 2, 3. Bayang-bayang. 3 bayang-bayang tangan. Dan hantarkan gambar kepada cikgu. Hantar secara peribadi. Dalam grup pun tak apa, cikgu terima, tak ada masalah. Okey, macam mana nak buat bayang-bayang tangan? Tak tahu tak ada idea. Okey, tak apa, kita lihat video ni Cikgu minta
Awak lihat video ni sampai habis sebab dekat situ banyak contoh bayang-bayang yang awak boleh buat. Okey, kita lihat, tonton video di bawah. Nah, tu bayang rusa, arnab, burung. Arnab, dia pakai cahaya matahari je tu sumber bayang-bayang dia. Apa tu? Kambing. Tapir. Tengok ya. Yang ni tak payah buat lah kot. Menakutkan kalau buat. Dia buat. Angsa, swan. Banyak semua warna dia. Gajah. Lihat video ni sampai habis ya. Okey. Tengok kreatif dia. Okey. Kita pun, awak pun boleh buat. Cikgu dah boleh buat sikit-sikit lah. Ibu bapa boleh menonton video ni, boleh ulang-ulang video saya, tengok contoh-contoh ni sampai habis, tak ada masalah. Dalam banyak-banyak ni boleh kita ambil 3 je contoh. Lihat tu. Kreatif ni orang ni. Buaya ni, orang buaya. Serigala. Panther. Ayam. Kreatif dia buat kepala ayam ni. Dia macam dah ulang tadi. Anak kucing. Red Indian. Kucing. Banyak contohnya, banyak contoh yang anak-anak boleh buat ya. Gambar muka orang pun boleh buat pakai tangan. Okey, itu contoh. Okey, baik. Siput. Okey, sekian saja daripada cikgu dan pada pembelajaran kita pada kali ini. Okey, cikgu akan tinggalkan latihan quizzes ataupun live worksheet ataupun latihan word wall latihan secara atas talian je. Tak apa, kita belajar secara santai sebab waktu PKP ni kita akan belajar secara santai dan kita akan lebihkan kepada projek, fun projek. Okey, baik. Okey, itu saja daripada cikgu. Okey, tengok rambut cikgu pun dah botak. Okey, kenapa rambut cikgu botak? Kerana bila otak terang ada kemajuan. Botak. Okey. Bila otak terang ada kemajuan, dan cikgu harapkan anak-anak murid cikgu faham, dan jikalau ada sebarang pertanyaan boleh terus hubungi cikgu, dan cikgu minta sekali lagi tonton video ini sampai habis sebab dekat dalam tu ada banyak informasi dan ada banyak maklumat dan juga ada banyak perkara yang kamu perlu tahu dan kamu perlu faham dan apa yang kamu perlu buat. Sekian saja, leave a like and subscribe channel SK Mandatinam untuk lebih banyak video PDPR ya. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.